Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama di dalam kuliah ilmu pada pagi ini, kuliah subuh. Seperti biasa, kuliah subuh khusus untuk program tim kuliah subuh Samsurubat TKSSD. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita dapat tahu makluman daripada pihak kerajaan semalam yang PKP telah pun dilanjutkan sehingga 18 Februari 2021. Tuan-tuan dan puan sekalian, apa-apa pun sentiasa fokus, bermohon pada Allah SWT, jangan lupa jaga SOP, ikut SOP, jaga penjarakan kita. Kan, elakkanlah keluar rumah kalau perkara-perkara tidak perlu. Tetapi tuan-tuan dan sekalian, apa pun jangan lupa percaya pada Allah SWT, kerana yakin yang Allah Ta'ala, macam mana Allah boleh bagikan penyakit, Allah juga boleh sembuhkan. Allah boleh hantar wabak, Allah juga boleh tarik kembali wabak itu. Yakin dan percaya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita menyambung kuliah kita pada pagi ini, iaitu dalam bab 14, menyempurnakan solat dengan khusyuk. Allah SWT berfirman, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yakni mereka yang khusyuk dalam sembahyangnya. Surah Al-Mu'minin ayat 1 hingga 2. Khusyuk ni sebenarnya bukanlah satu perkara yang boleh kita buat-buat, tuan-tuan. Tapi benda yang nak kita cari, dia adalah merupakan perbuatan hati. Hati kita nak kena betul, hati kita nak kena lurus, hati kita nak betul yakin, dan kasih sayang kita kepada Allah dan Rasul tu kena ada. Seperti kita takut dan suka, kan? Namun setengah ulama ada yang menganggap macam kita takut dengan suka tu semua dalam hati, kan? Takut bukannya boleh buat-buat, memang takut, kan? Suka pun memang suka. Bukan benda tak suka, kita suka sampai bila pun tak suka, susah, kan? Jadi nak pujuk hati kita ni, kita kena latih hati kita dan kita kena ada ilmu. Namun setengah ulama ada yang menganggapnya sebagai satu perbuatan anggota badan, iaitu dia tidak menoleh atau bermain-main. Ada yang berpendapat pula khusyuk ni termasuk dalam fardu salat. Alasannya, sebabnya ada disebutkan dalam hadis, tidak ada salat bagi hamba kecuali apa yang difikirkan. Mana kalau kita dalam salat kita memikirkan Allah saja, kita memikirkan untuk beribadah pada Allah, insya-Allah ibadah kita tu dianggap diterima sebagai satu solat. Tetapi kalau anda kata solat kita ni main-main, dalam kepala otak kita ni banyak fikir benda yang bukan-bukan, maka fikir benda-benda dunia, jadi makna kata itulah dia betul dianggap tak ada solat, tuan-tuan dan sekalian. Itu pandangan seperti mana dalam hadis Nabi. Jadi itu sebabnya, tuan-tuan, dalam hati kita ni sebenarnya bila kita dah semayang ni, kita minta dengan Allah Ta'ala. Nak khusyuk ni kena minta dengan Allah Ta'ala. Kata dia tak boleh datang dengan automatik, insya-Allah kita minta, Allah Ta'ala akan bagi. Percaya, tuan-tuan dan sekalian. Kadang dalam semayang ni mikir macam-macam, mikir barang hilang lah, mikir hari ni ada apa, hari ni dah buat apa, kan, macam-macam. Jadi tuan-tuan dan sekalian, sebenarnya apa pun kita kena ingat dalam kehidupan kita ni, kadang sebab kita pun kita tengok solat kita macam mana. Subuh katalah 5 minit, Zuhur 5 minit, Asar 5 minit, Asyak 5 minit, Maghrib Isyak 5 minit, 5 minit. Contohlah, bila kita masukkan waktu solat tu baru 25 minit. Katalah kita ada sembahyang qabliyah ba'diyah, kita ambil lah, kita zikir, kita doa, kita genapkanlah sejam. Kata pun sejam, tuan-tuan, dalam sehari 24 jam, 23 jam lagi kita sibuk dengan dunia, tu sebabnya susah. Apa pun dalam hati kita, kita kena latih diri kita sentiasa mengikuti Allah dan Rasul. InsyaAllah kita akan dapat khusyuk. Okay? Namun ada juga setengah ulama berpendapat bahawa khusyuk merupakan keutamaan solat saja. Al-Baihaqi mengeluarkan dari Muhammad bin Zirin, dia berkata, aku diberitahu bahawa Rasulullah SAW ketika solat mengangkat pandangannya ke langit. Kemudian turunnya ayat ini. Kemudian tambah Abdul Razak, Allah Ta'ala memerintahkan beliau agar khusyuk, lalu baginda memandang ke tempat sujudnya. Imam Hakim dan Al-Baihaqi mengeluarkan dari Abi Hurairah, ketika Rasulullah SAW salat mengangkat pandangannya ke langit, maka turun ayat tersebut sehingga Rasulullah SAW menundukkan kepalanya. Dirawikan dari Hasan bahawa Nabi SAW bersabda, salat 5 waktu ibarat sungai yang banyak airnya mengalir pada tiap-tiap seorang kamu. Setiap hari ia mandi di situ 5 kali. Apakah ia masih kotor? Yakni salat itu membersihkan dosa, kecuali dosa besar. Jika salat dilakukan dengan khusyuk dan hadir, jika tidak maka salat itu ditolak. Ya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa salat 2 rakaat, hatinya tidak ingat sesuatu pun tentang dunia, maka dosa yang terdahulu diampuni. Nabi SAW juga bersabda, adapun salat itu diwajibkan, haji dan tawaf diperintahkan serta ibadah disyariatkan adalah untuk mengingat Allah. Jika yang diingat tidak ada di hatimu, maka zikirmu tidak ada nilai.
Maknanya kalau kita salat tapi kepala tak ingat lain, maka dia tak ada nilai. Kalau kita berzikir, ingatan kita tu kepada benda-benda lain, maka zikir kita itu tidak ada nilai. Nabi SAW bersabda lagi, barang siapa salat yang tidak boleh mencegah kekejian dan kemungkaran, maka dia hanya bertambah jauh dari Allah. Maknanya kata, kalau orang tu dia semayang-semayang tapi buat dosa dengan relax, macam tak ada rasa apa-apa, maka itu juga menggambarkan betapa salatnya itu juga sebenarnya tidak ada maknanya, malahan menjadikan dia lebih jauh daripada Allah SWT. Bakar bin Abdullah berkata, wahai manusia, jika kau ingin masuk pada maulamu tanpa izin dan bicara padanya tanpa penterjemah, tentu akan dapat. Ditanyakan bagaimanakah caranya? Dia berkata, sempurnakan wudukmu, masuklah ke dalam mihrabmu, maka kau telah masuk pada maulamu tanpa izin dan bicara padanya tanpa penterjemah. Maknanya kita boleh direct Allah Ta'ala. Tapi nak capai tahap ni bukan senang. Bukan kata tuan-tuan dan perempuan ni, termasuk saya yang bercakap ni. Tapi nak capai tahap tu bukan senang. Tapi makna kata, kita ni mesti khusyuk dalam salat. Sempurnakan wuduk kita, insya-Allah kita akan dapat, orang kata, dapat berinteraksi dengan Allah Ta'ala ni secara terus, tuan-tuan dan perempuan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Nabi dan kami saling menegur. Tapi jika waktu salat tiba, seolah-olah kami tidak mengenal antara satu sama lain kerana sibuk dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak memandang solat seseorang di mana hati dan badannya tidak hadir di situ. Maknanya kalau kita sembahyang tapi tubuh badan kita je dekat situ, tapi hati kita, pemikiran kita sibuk pada benda-benda dunia atau perkara-perkara lain, maka pada ketika itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah tak akan pandang solat kita kerana hati kita tak hadir kat sana sebenarnya. Okay? Ibrahim Al-Khalil AS ketika solat masih mendengar, namun hatinya amat berpaut kepada Allah. Said Al-Tanwihi radhiyallahu anhu ketika salat air matanya selalu menitis dari pipi ke janggutnya. Rasulullah SAW pernah melihat lelaki mengusap-usap janggutnya dalam salat. Lalu Rasulullah SAW bersabda, jika hatimu khusyuk, tentu badanmu turut khusyuk. Maknanya kalau semayang boleh betul-betul janggut pula, bodoh kan. Mana kata tak khusyuk lah tu. Kan boleh lah garu-garu kan. Macam ni, macam main-main ni lah. Jadi makna fokus, kita fokus. Kalau ada penggangguan, peduli kan. Tahan tu. Gatal-gatal, tahan tu. Kan? InsyaAllah. Dirawikan bahawa Ali radhiyallahu anhu ketika salat badannya menggigil dan mukanya berubah. Ditanyakan kepadanya, ya Amirul Mukminin, mengapakah engkau terjadi demikian? Beliau berkata, telah tiba diberi amanah di mana Allah menawarkan kepada langit, bumi dan gunung. Mereka menolaknya sedang aku menyanggupinya. Nampak tak? Yang ni yang kita ceritakan semalam. Dalam kuliah subuh semalam, iaitu bagaimana gunung, ganang, apa semua makhluk-makhluk lain semua tolak anak amanah yang Allah Ta'ala berikan. Tetapi kita sebagai manusia menyanggupinya. Yang ni yang Sayyidina Ali mengigil ni. Sayyidina Ali takut memikirkan amanah yang Allah Ta'ala dah berikan kepada kita. Ya? Dirawikan dari Ali bin Husain ketika dia wuduk, mukanya jadi kuning. Keluarganya bertanya, apakah yang mengubahmu ketika wuduk? Dia berkata, apakah kalian tahu di hadapanku adalah zat yang ku kendaki? Maknanya memanglah kenapa lah kau kuning, takut pucat. Sebab apa? Sebab apa pucat? Sebab dia seolah-olah dia yakin Allah Ta'ala ada di hadapannya. Dia nampak Allah Ta'ala ada di hadapannya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebenarnya memang perangai kita atas dunia ni paling baik sekali adalah kita kena buat ingat sifat ihsan. Iaitu kita nampak Allah. Dan kalaupun kita tak nampak Allah, kita yakin sangat yang Allah nampak kita. Ya? Dirawikan dari Hatim Al-Hassam, ketika ditanya tentang salatnya, maka dia menjawab, ketika tiba salat, aku sempurnakan wudukku, aku pergi ke tempat salat, aku diam sejenak kerana hendak mengumpulkan seluruh jiwaku. Lalu ku dirikan salat, aku jadikan Kaabah di hadapan mataku, sirat di bawah tapak kakiku, syurga di kananku, neraka di kiriku, malaikat maut di belakangku, dan ku kira itu salatku yang terakhir. Kemudian aku berdiri di antara berharap dan takut. Aku takbir dengan bersungguh-sungguh, membaca dengan tartil, rukuk dengan tawaduk, sujud dengan khusyuk. Aku duduk tahiyat awal dan akhir dengan ikhlas, dan aku tidak tahu apakah salatku diterima atau tidak. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, salat 2 rakaat dengan khusyuk adalah lebih baik dari salat sepanjang malam tetapi hatinya lalai. Rasulullah SAW bersabda, akan tiba di akhir zaman di mana umat Islam akan datang ke masjid, mereka membincangkan hal dunia. Jangan kau ikuti mereka, Allah tidak memerlukan mereka. Wa'udzubillah, tuan-tuan sekalian. Takut kan? Datang masjid cerita bola, datang masjid cerita benda-benda dunia, datang masjid cerita projek, datang masjid cerita rumah besar orang, datang masjid cerita pasal manusia lain, cerita tentang orang ni, itu, ini, tentang perkara-perkara yang tak ada kena-mena dengan agama kita, cerita tentang dunia semata-mata.
Itu sebabnya dah Nabi pesan, orang akan datang ke masjid, mereka bincangkan hal dunia. Jangan kau ikuti mereka, Allah tidak memerlukan mereka. Dari Hasan radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, tidakkah ku beritahukan tentang pencurian terburuk? Maka mereka bertanya, siapa dia ya Rasulullah? Baginda berkata, orang yang mencuri solatnya. Mereka bertanya lagi, bagaimana dia mencuri solatnya? Rasulullah SAW menjawab, dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Orang yang datang lambat, ataupun dia dah lelak, dia dah tahu orang dah semayang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Sampai habis saja. Lepas tu bila dia baca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Didengarnya innahu, masa tu dia baru dia Allahu Akbar, mencuri dalam solat kalau sengaja, kan? Ingat tu. Jadi tak sempurna rukuk dia. Dia boleh mana Allah betul kan kabut, lepas tu turun, kan? Sebab dia ikut imam tapi mencuri, ya. Rasulullah SAW bersabda lagi, mula-mula sekali akan dihisap pada hari kiamat adalah salat. Jika dia telah menyempurnakan, maka ringanlah hisap baginya. Jika dia meringan-ringankannya, Allah berkata kepada malaikat, adakah hamba-Ku mengerjakan salat sunat? Sempurnakan yang fardu dengannya. Nampak? Kalau dia semayang dengan sempurna, maka Allah akan meringankan hisap dia, kan? Jika dia telah menyempurnakan, ringankanlah hisap dia. Tetapi kalau dia meringan-ringankan, katalah salat dia tu dia ala kadar aja, Allah tanya balik, ada tak salat sunat dia untuk cover tu? Maka kalau ada salat sunat, sempurnakan yang fardu itu dengannya. Itu sebab penting salat sunat jangan tinggal. Kan? Rasulullah SAW bersabda, tidak ada pemberian yang lebih baik bagi hamba daripada diizinkan baginya dalam 2 rakaat. Itu cerita salat sunat 2 rakaat untuk cover top up mana sembahyang wajib kita mungkin ada yang tak sempurna, mungkin ada yang lalai dan sebagainya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu nak salat menggigil tubuh badannya. Ditanyakan hal itu kepada beliau, maka beliau menjawab, telah datang waktu menyempurnakan amanah dan menunaikan fardu, namun aku tidak tahu bagaimana menyempurnakannya. Dia takut nanti yang dia buat tu dia rasa tak sempurna. Kita ni pula relax dia sembahyang, kan? Macam tak ada apa-apa, macam okey je, kan? Bajet okey. Jadi tu sebabnya penting kena belajar. Diceritakan dari Halaf bin Ayub, ketika dia salat, seekor lebah telah menyengat hingga berdarah, tapi dia tidak merasakan hingga Ibnu Sa'id keluar dan memberitahukan itu padanya, lalu dia membasuh pakaiannya. Lalu ditanyakan hal itu kepadanya, dia menjawab, apakah terasa bagi orang berdiri di hadapan Allah dan malaikat maut di belakangnya, neraka di kirinya dan sirat di bawah tapak kakinya? Nampak tak cerita dia? Macam mana pula Allah kat depan aku, malaikat maut dekat belakang. Kemudian dia kata, kemudian neraka kat belah kiri, kemudian sirat dekat bawah tapak kaki. Apa lagi? Takkan kau takut setakat sangit lebah tu? Kan tak ada benda. Sebab macam tu sekali penghayatan dulu para sahabat ni ketika salat, tuan-tuan. Tangan Amr bin Zar dia digigit oleh sesuatu. Beliau seorang yang zahid dan abid. Zahid ni orang yang berzuhud, yang tak fikir dunia sangat, tuan-tuan. Fikir akhiratnya, abid, ahli ibadah. Lalu doktor berkata padanya, tanganmu mesti dipotong. Amr berkata, silakan. Lalu tabib berkata, potonglah dia. Mereka berkata, kami tidak akan sanggup memotongnya kecuali jika mengikatnya dengan tali. Amr berkata, tidak, potonglah ia ketika aku sedang melakukan salat. Ketika Amr sedang salat, maka tangannya dipotong dan dia tidak merasakan kesakitannya. Tuan-tuan dan puan-puan yang mati Allah sekalian, demikianlah tuan-tuan tahap kita untuk mencapai khusyuk. Khusyuk ni satu perkara yang kita kena kejar, kita kena dapatkan. Sebab hanya dengan khusyuk ini, tuan-tuan dan sekalian, dengan khusyuk ini kita akan dapat merasa feel yang sebenar waktu kita salat. Kita merasakan kehadiran Allah. Bayangkanlah solat yang mana Allah dan Rasul itu tidak ada dalam minda, hati dan jiwa sanubari kita, maka solat itu tidak ada nilainya. Malah ada setengah pandangan kata, solat itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, tuan-tuan, berusahalah kita untuk mencapai sembahyang yang baik, beribadah, mencapai kesempurnaan ibadah. Mudah-mudahan kita dapat solat dan khusyuk dan solat dan ibadah-ibadah kita yang lain diterima oleh Allah SWT. Kenapa? Solat adalah ibadah yang pertama sekali akan ditanya oleh Allah SWT. Tuan-tuan dan puan-puan yang mati Allah sekalian, itu saja pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sesungguhnya yang baik itu datang dari Allah SWT. Yang kurang itu berpunca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.